Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey geng, hari ini kita berjumpa lagi macam biasa dalam Yop Fishing Channel. Okey, untuk vlog hari ini saya akan sambung lagi siri Jom Mengikat yang saya buat. Sebelum ni saya ada share dengan korang satu pattern. Jadi hari ini saya nak share dengan korang satu lagi pattern, iaitu pattern gurgler frog ataupun katak gurgler lah. Jadi kepada korang yang mungkin tak tahu gurgler ni apa, gurgler ni adalah sejenis fly fishing lure ataupun umpan tiruan untuk fly fishing yang mana dia adalah jenis top water ataupun permukaan. Dalam vlog sebelum ni ada satu video yang saya pernah gunakan gurgler untuk memancing. Masa tu saya cuba untuk mencari ikan sikang. Ni saya ada contoh lah kat korang. Jadi ni geng, ni saiz gurgler yang saya gunakan dalam vlog yang saya cuba mencari ikan sikang tu, yang saya dapat sebarau tu. Dan ini gurgler yang kita akan ikat hari ni. Jadi korang tengok beza dia. Jadi saiz ni memang saya buat untuk saya aim nak cari ikan haruan. Jadi dia seakan-akan katak lah. Okey, sekarang jom kita terus pada cara untuk nak ikat katak gurgler ni. Alright, untuk tutorial kita nak ikat pattern gurgler frog hari ni. Saya akan letak dulu kita punya hook. Jadi mata kail yang saya gunakan hari ni adalah jenis long shank saiz 4. Jadi mula-mula kita akan lilit dulu benang pada mata kail ni macam biasalah. Lilit dulu. Kemudian akan gunting lebihan dia. Kemudian lilit sampai ke bahagian hujung yang lurus tu ataupun sebelum bend dia. Okey. Okey geng, so untuk kaki belakang dia saya akan gunakan yang ni ya. Yang ni ada apa ni? Synthetic fiber ni lah. Ataupun ada yang panggil dia macam flasher. Biasa orang guna untuk ikat access hook ni. So kita akan gunakan material ni untuk buat kaki belakang dia. Jadi saya akan ambil sikit. Okay, so kita ukur panjang lebih kurang panjang shank ni, lebih kurang macam ni. Dan akan lilitkan dia. Dan kita akan lilitkan dia lah. Panjang ni geng, kita potong. Kemudian kemaskan. Alright. Okay. Okey geng, seterusnya saya ambil dua helai je flasher warna hijau macam ni. Dan kita akan ikatkan dia untuk bagi lebih tarikan pada bahagian apa tu kaki nanti. Dan yang depan ni pun lilit lagi. Seterusnya kita akan bahagikan dua bahagian, apa tu flasher dan juga fiber ni. So, ini nanti akan jadi kaki belakang untuk pattern frog ni lah. Kemudian korang hanya perlu lilit sahaja macam ni. Nanti korang akan dapat dua bahagian kaki belakang dia macam ni.
ni kita akan kemaskan sikit lah. Untuk body dia saya dah potong. Ni ada foam dia lebih kurang tebal macam ni saya buat. Dan kita akan gunting sikit bahagian ujung dia ni untuk mudahkan kita nak dapatkan bahagian macam ni. Kita ukur lah agak-agak macam tu. Kemudian kita akan lilitkan foam ni daripada hadapan ke bahagian kaki tadi. Kemudian kemaskan saja yang kurang macam tu. Okey. Terusnya untuk buat dia punya body, kita akan ambil sedikit, yang ni ada sedikit chenille. Jadi saya akan ikatkan dahulu pada body mata kail ni sampai ke belakang. Kemudian kita lilit ke hadapan sampai lebih kurang 1/3 daripada panjang shank ni. Kemudian geng, kita hanya perlu lilit sahaja betul sini tadi lah. Sampai kat sini geng, kita akan matikan dulu sini. Okey. Kemudian step seterusnya kita akan buat kaki hadapan. Kaki hadapan untuk pattern gegler ni. Jadi korang perlukan, yang ni saya guna lebih kurang 3 helai lah. Ada 3 helai silikon leg ni. Kita akan masukkan dia pada benang ni dan lilit sahaja. Macam ni. Kemudian bahagikan dia samalah sampai ke tengah. Dan kemudian kita akan tarik silikon leg ni ke belakang dan lilit lagi. Bawa ke hadapan. Okay, seterusnya geng, kita sambung lagi lilit chenille ni tadi. Sambung lagi lilit macam ni sampai ke bahagian hadapan. Kemudian saya akan matikan chenille tadi. 2-3 lilitan lah. Okay. Itu lebihan chenille ni saya akan potong. Dan dekat bahagian depan ni geng, kita akan kemaskan. Okay, seterusnya kita akan ambil foam tadi, lipatkan ke hadapan macam ni. Kemudian akan lilit foam tadi macam ni. Okay, pastikan dia kemas ya. Kemudian angkat sikit bahagian depan ni dan lilitkan di bawah dia. Ni. Okay, kemudian ambil whip finish tool geng
dan matikan benang tadi lah pada bahagian bawah foam ni. Macam tu kan. Okey. Kemudian potong dan kita kemaskan lah kalau ada yang chenille yang kata tak kemas tu. Okey, sudah hampir siap dah geng. Seterusnya untuk bahagian dia punya kepala ni, saya akan potong sikit straight macam ni. Dan kita akan buat dia ada bentuk segi sikit lah, lebih kurang macam tu lah. So yang bahagian kepala dia nanti ni akan tolak air, dia jadi macam, dia akan bagi kesan macam apa tu, popper. Dia akan buat percikan air. Okey kan, jadi dah siap dah kita punya pattern gergela. Untuk kaki ni senang je geng. Saya hanya akan ambil satu bahagian, kemudian saya akan buat simpul mati sahaja. Kita buat simpul mati macam ni. Di sebelah ni pun kita akan buat simpul mati lebih kurang sama panjang lah dengan yang sebelah tadi. Okey, agak-agak lebih kurang lah geng. Kemudian hujung dia tu saya akan potong sikit. So okay, siap. Step yang last kali, saya akan gam sikit dekat bahagian benang yang kita matikan tadi supaya dia tak tercabut lah. Dan dekat bahagian atas ni pun saya just letak gam sikit supaya dia tak senang tercabut geng. Okey, akhir sekali kita ambil satu marker pen warna hitam, kemudian kita buat dot-dot sahaja geng, untuk bagi dia nampak macam apa tu, macam katak lah orang kata. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey, lebih kurang macam tu. So, tu dia lah tadi sedikit perkongsian macam mana cara untuk kita ikat gergela frog ataupun katak gergela ni. Jadi sekarang geng, jom kita tengok pula video saya cuba nak hanyikan pattern ni. Untuk ujian gewang fly kali ni geng, saya tak gunakan setup fly fishing tapi saya gunakan setup spinning ultralight. Sebab apa? Sebab kebanyakan spot yang saya nak memancing ni semuanya memang dikelilingi dengan pokok-pokok dan juga hutan. Jadi kalau saya guna setup fly ni mungkin susah saya nak baling sebab nak kontrol tali apa semua. Jadi saya nak mudah, saya gunakan je setup apa tu, ultralight ataupun setup UN ni lah. Spot yang pertama ni agak susah nak dapat sambaran. Tak tahulah, mungkin sebab ikan main jauh dan saya tak boleh nak sampai kepada spot-spot ikan tu. Saya cuba main dekat tebing-tebing kolam ni pun tak ada sambaran. Tapi last minute sebelum nak balik, dekat area ada kayu-kayu sikit tu, saya dapat satu sambaran guys. Tapi tak lekat, jadi tak ada rezeki jugalah saya nak hanyakan pattern ni. Lepas tu saya cuba lagi dekat satu spot yang lain. Spot kali ni dia dekat satu macam, dia macam parit ataupun dia macam ada alur paya lah, ada alur paya kecil dekat tepi jalan je.
Oi, tak lekat geng. Tak lekat. Dia terjatuh dia ambil lah. Banyak curut dah kat sini. Dekat sini pun geng, adalah dalam 2-3 kali ada sambaran daripada ikan. Tapi mungkin ikan kecil, dia tak lekat juga geng. Last kali saya cuba lagi dekat satu spot yang lain. Spot kali ni pun spot macam paya kecil. Paya kecil ni dekat sebelah lombong. Jadi spot ni geng, dia dah ditutupi dengan ada tumbuhan yang hijau ni. Selalu kalau spot macam ni, orang panggil kapet hijau kan. Saya cuba casting dekat sini pula. Haruan kecil-kecil dah banyak. Besar. Dekat sini pun geng, awal-awalnya tak ada sambaran. Banyak kali juga saya baling. Sampailah kali yang keberapa dah saya tak ingat. Tiba-tiba ada ikan yang menyambar gegler ni geng. Okey, kena geng. Alhamdulillah geng. Oi. Loh, puyuh. Puyuh punya. Aduh, ingatkan tadi haruan. Saya target haruan. Tapi rupanya puyuh banyak dalam ni. Dengan pattern tengok dia ambil dengan pattern kodok gegler saya ni. Puyuh punya banyak dalam ni kan. Lesen lah. Alhamdulillah geng, lesen. Saiz juga puyuh ni. Saya pun dah lama gila tak dapat ikan puyuh. Sebenarnya last mungkin waktu budak-budak dulu je. Alhamdulillah dapat lesen. Mantap. Okay geng, so ni hasil saya punya kodok gegler. Lepas dapat puyuh seekor. So condition dia masih lagi okey, masih boleh pakai lagi. Tapi saya tak jamin lah kalau kena haruan berapa lama dia boleh tahan. Kalau kena gigi haruan, foam ni saya rasa ni terus koyak ni. Tak apalah, kita cuba lagi kat spot ni geng. Kita cuba lagi cari lesen lagi. Jadi itulah dia sedikit sebanyak saya punya percubaan untuk hanyikan gegler frog ataupun katak gegler ni dengan menggunakan setup UL. Lepas dapat ikan puyuh tadi tu, saya cuba baling lagi. Tak ada sambaran dah lepas tu. Jadi tak tahu lah, mungkin ikan puyuh tu dia tak sengaja terkam katak gegler tu kan. Tapi alhamdulillah lah, saya pun dapat juga renew lesen puyuh yang saya rasa dah mungkin lebih 20 tahun kot saya tak dapat. Last saya dapat pun masa saya budak-budak dulu je. Jadi sampai sini je saya rasa perkongsian saya dengan korang untuk vlog kali ni. Kita cuba ikat dan hanyikan pattern gegler frog ni. Walaupun ikan target, ikan haruan saya tak dapat nak naikkan kali ni. InsyaAllah lain kali kalau ada masa saya akan cuba lagi lah bawa pattern gegler frog ni. Kita akan cuba hanyikan lagi dekat tempat-tempat lain pula. Okay gang, terima kasih banyak-banyak pada korang semua yang menonton, yang selalu support channel saya selama ni. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi dalam vlog yang lain. Assalamualaikum.